Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripadanya dapat lagi pada malam yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita menunaikan sembahyang berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi barisan imam, Bilal, Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini insya-Allah saya akan membacakan dan kita mengupaskan sedikit bacaan kitab hadis daripada kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Kitabul Jami' Babul Adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu Muslim. Imam Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam babul adab. Di Imam Ibn Hajar ni dia meletakkan di dalam kitab dia Bulughul Maram ada satu bab yang disebut sebagai babul adab, iaitu di akhir daripada kitab Bulughul Maram ini. Di kitab Bulughul Maram ini dia menuliskan tentang hadis-hadis hukum, hadis-hadis tentang hukum. Tapi di akhir pada babnya ini dia meletakkan beberapa hadis, bahkan sebenarnya lebih 100 hadis di dalam bab adab. Jadi ada hadis-hadis yang menceritakan adab, menceritakan tentang bagaimana perilaku akhlak yang mulia dalam perbuatan ataupun dalam perkataan seseorang.
Jadi makna adab ini kata dia isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan. Yang dimaknakan dengan adab itu adalah memperlakukan, memperkerjakan, melakukan sesuatu perkara yang dipuji, qawlan aw fi'lan, sama ada perkara tersebut perkataan ataupun perbuatan. Itulah yang disebut sebagai adab. Itu tuan-tuan. Jadi kita sebut sebagai adab. Apa makna adab? Kan kita sebut adab, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih atas lagi daripada ilmu. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu sebelum daripada ilmu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa tak ada adab, tak ada ilmu baginya. Maksudnya di dalam syariat kita, di dalam agama kita Islam, terlalu berat dan terlalu menitik beratkan tentang adab yang dinamakan sebagai adab. Jadi kalau orang ada ilmu tak ada adab, itu tak cantik. Tak cantik. Tapi kalau orang ada ilmu dan dia ada adab, maka itu yang cantiknya, yang cantik. Bahkan orang yang tak ada ilmu terlalu mana, ilmunya sikit saja, tapi adabnya bagus, adabnya cantik, adabnya comel, adabnya elok, maka dipandang mulia juga oleh masyarakat. Bahkan itu dipandang mulia oleh Islam itu sendiri. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk apa? Menyempurnakan sekalian akhlak-akhlak yang mulia. Itu sebahagian daripada adab. Jadi adab dulu, kemudian barulah kepada perkara yang lain. Dan inilah yang disebutkan di dalam agama. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok zaman Imam Malik radhiyallahu taala. Imam Malik ni ulama besar, pengasas mazhab Maliki ya. Ulama besar. Di Imam Malik ni, nak kata dia ini, dia tinggal di Madinah. Imam Malik tinggal di Madinah. Dan Imam Malik ni disebutkan dalam cerita dia, dalam riwayat dia, dalam kisah dia, Imam Malik ni tak pernah berjalan di memijak tanah. Dikatakan dia tak pernah jalan memijak tanah bumi Madinah. Maksudnya macam mana? Dia jalan itu tak pernah pijak tanah bumi Madinah. Orang tanya dia, wahai Imam Malik, kenapa macam tu? Dia tak pernah pijak langsung tanah Madinah. Mungkin dia nak pergi ke tempat lain, dia memakai kasut lah maksudnya, ataupun dia naik kenderaan. Dia tak pijak, tak pijak dengan kaki dia sendiri itu tanah bumi Madinah. Bila ditanya kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu, wahai Imam, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, aku malu pada Rasulullah SAW. Aku rasa tak layak untuk aku pijak tanah ni, sedangkan tanah ini adalah tanah yang pernah dipijak dan disemadikan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata adab, nak kata ta'zim, penghormatan, pengagungan, pembesaran dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anak murid daripada Imam Malik yang bernama Abdul Hadi. Jadi anak murid dia menyebutkan, kami belajar dengan Imam Malik lebih banyak mempelajari tentang adab, tentang akhlak, tentang perilaku yang mulia daripada kami belajar ilmu. Maksudnya sebelum belajar ilmu tu, dia orang 20 tahun, dia kata 20 tahun belajar adab dulu. Maksudnya kalau nak belajar ilmu, nak buka kitab, nak mengaji ilmu, nak belajar ilmu, belajar adab dulu. Belajar adab dulu sampai dikatakan 20 tahun belajar adab, barulah dibenarkan untuk mereka belajar ilmu yang lain. Sebab apa? Islah dulu, bagi cantik dulu adab, barulah dimasukkan ilmu. Sebab adab dengan ilmu tu, adab dulu, adab lebih tinggi daripada ilmu. Maka itu yang dipanggil, yang disebutkan dengan adab. Jadi adab tu isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan.
mempergunakan ataupun melakukan perkara yang dipuji, sama ada perkara itu dari sudut qaulan, perbuatan, maksudnya ada dari sudut bercakap, bercakap perkara-perkara yang elok, bercakap perkara-perkara yang harus, yang sunat, perkara-perkara yang tidak menyakitkan hati orang lain. Wa fi'lan, ataupun perbuatan, melakukan perbuatan yang dia buat itu perbuatan yang terpuji, tidak buat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, tidak buat perkara-perkara yang dikeji oleh syarak, tidak buat perkara-perkara yang dapat menyakitkan hati orang Islam yang lain. Itu dengan yang disebutkan dengan adab. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia riwayatkan ada satu hadis, wa an Abi Hurairah, hadis yang daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menempati pada kedudukan yang pertama sekali di dalam meriwayatkan ilmu hadis ataupun meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni ada ramai yang menjadi perawi hadis. Daripada kalangan sahabat, ramai sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tapi di antara semua sahabat Nabi itu, yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Walaupun kita baca dia punya riwayat hidup Abu Hurairah itu, beliau dikatakan hanya sempat hidup dengan Nabi SAW hanya 4 tahun saja. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia hidup dengan Nabi tak lama, 4 tahun. Istilahnya 4 tahun tu tak lama lah. Tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Abu Hurairah ni di mana saja ada Nabi dia ada. Nabi duduk di Masjid Nabawi ada, dia ada. Duduk di masjid ada, Nabi pergi ke tempat mana pun dia ada. Dia selalu memperhatikan gerak-geri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia duduk nombor 1. Sahabat sekali yang paling banyak memberikan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Bahkan lebih lagi daripada isteri Nabi sendiri, itu Sayyidatina Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidatina Aisyah sendiri, Siti Aisyah sendiri meriwayatkan hadis banyak juga, tapi menempati bawah, duduk bawah sikit. Dia punya riwayat paling banyak tu Abu Hurairah tu. Kemudian barulah sahabat-sahabat yang lain, termasuklah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Abu Hurairah ni nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhr. Sebagian ulama yang ada khilaf ulama sebut nama Abu Hurairah ni khilaf. Tapi pendapat yang masyhurnya nama Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr. Itu nama dia. Dan gelar Abu Hurairah tu Nabi SAW sendiri yang bagi kat dia. Anak Abu, ayah, Hurairah, kucing, bapa kucing. Abu Hurairah, bapa kucing. Kenapa? Kerana dia sentiasa ataupun suka bermain dengan anak kucing. Hurairah tu maknanya anak kucing. Hirrah kucing, Hurairah tu kucing yang kecil, iaitu anak kecil. Dia panggil tasrif, isim tasrif dalam bahasa Arab. Hurairah, ya, anak kucing. Jadi kerana dikatakan dia sentiasa ataupun selalu bawa anak kucing dia masuk dalam dia punya kantong dia, masuk dalam poket dia, bawa kucing. Sebab tu digelar oleh Nabi SAW bapa kucing, Abu Hurairah. Nama sebenarnya tuan-tuan Abdul Rahman bin Sakhr. Baik. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang Islam ke atas seorang Islam yang lain ada 6. Ini kita nak baca satu-satu. Apakah hak kita terhadap orang Islam yang lain? Seorang Islam kepada seorang Islam yang lain, seorang Muslim kepada Muslim yang lain, dia ada hak dia. Jadi hak ni nanti dia akan sebut oleh ulama. Menunaikan hak itu apa hukum dia? Hak-hak yang akan disebutkan tadi. InsyaAllah nanti kita akan sebutkan. Apa hak dia? Adakah perkara itu hak yang perlu ditunaikan itu hukumnya wajib, ataupun hak yang perlu ditunaikan itu hukumnya sunnah, ataupun hanya mubah, harus saja. Nanti
ada beberapa yang kita sebut, ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik, jadi hak yang perlu ditunaikan, hak seorang Islam kepada Islam yang lain itu ada 6. Yang pertama kata Nabi SAW, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa kepada seorang Islam yang lain, fasallim alaihi, hendaklah kamu memberi salam kepadanya. Ini hak yang kamu tuan bagi salam. Al-amru bis salam idza laqiya al-muslim al-muslim. Perintah ataupun anjuran, suruhan daripada Nabi SAW untuk memberi salam daripada seorang Islam kepada seorang Islam yang lain, seorang Muslim kepada Muslim yang lain, apabila mereka berdua ini bertemu dan berjumpa. Jadi ini anjuran daripada Nabi SAW. Apa hukumnya tuan-tuan? Hak yang pertama ni apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Orang yang mula bagi salam itu hukumnya adalah sunnah. Ini ittifaq ulama. Sepakat ulama mengatakan hukum orang yang memberi salam, iaitu orang yang memula memberi salam, hukumnya adalah sunnah. Dan orang yang membalas salam, iaitu menjawab salam, hukumnya adalah wajib. Ini apa nama? Hak yang pertama tuan. Jadi sunnah dianjurkan kepada kita. Kita jumpa kawan kita ke, jumpa sahabat lama kita ke, tak kira lah, asalkan dia itu orang Islam, maka hukumnya kita memberi salam adalah sunnah. Kita yang mula, kita jumpa Assalamualaikum, untuk orang yang mula bagi salam tu, hukumnya adalah sunnah, dapat pahala. Sebab ini diperintahkan, dianjur, diperintah dan digalakkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi orang yang nak jawab salam, hukumnya wajib. Wajib juga jawab salam, wajib. Bagi salam itu sunnah, menjawabnya wajib, kerana itu doa. Assalamualaikum maknanya apa? Sejahtera ke atas kamu. Moga-moga Allah Ta'ala melimpahkan sejahtera kepada kamu kan. Assalamualaikum, sejahteralah ke atas kamu. Ini pada bab kita di luar sembahyang. Bab dalam sembahyang pun itu salam wajib kan. Kita belajar fiqh, salam yang pertama itu wajib kan, salam Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama wajib. Salam kedua sunnah kan. Salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi, sunnah. Dalam ilmu fiqh, dalam ilmu fiqh dia sebut dalam kitab Fathul Mu'in, ini sedikit tentang Assalamualaikum, lafaz salam ketika mana kita sembahyang. Sunat untuk kita bagi salam, kita niat itu, niat memberi salam itu sunat, kita niat bagi salam itu kepada orang yang berada di kanan kita. Sunat kita niat bagi salam, tuan. Ketika mana kita bagi salam, kita sunat niat kata bagi salam itu kepada orang yang ada sebelah kita ketika mana sembahyang. Itu sunat. Itu juga salam yang kedua, sunat kita niat bagi salam kepada orang yang belah kiri kita. Sama ada orang, disebut dalam kitab Fathul Mu'in dalam I'anatul Talibin, sama ada orang ataupun malaikat ataupun jin, sunat kita niatkan untuk salam itu kita bagi ataupun sampaikan, tujukan salam itu kepada mereka. Kalau kita semayang orang niat bagi salam kat apa? Dekat malaikat ataupun jin Islam yang ada di sebelah kita ni. Tapi kalau kita semayang jemaah ni, kita semayang jemaah, sunat kita bagi salam ni, kita niat bagi salam dekat kawan kita sebelah kanan ni, bagi salam lagi tu sunat kita niat bagi salam dekat kawan sebelah kiri. Itu hukumnya sunat. Dia bukan kita niat je dalam hati waktu bagi salam. Assalamualaikum, niat kata salam tu bagi pada orang yang sebelah kanan, salam tu bagi orang yang sebelah kiri. Itu salam ketika mana dalam sembahyang. Salam pertama wajib kan? Salam kedua sunat. Tapi salam yang di luar sembahyang ni, Assalamualaikum, hukumnya sunat. Orang yang jawab hukumnya wajib. Itu yang pertama tuan. Mungkin kadang-kadang tuan kita tengok, mungkin kita tidak beradab ya di dalam memberi salam ini pada orang yang kadang kita tak kenal. Tapi hukumnya sunat juga. Kan orang kita tak kenal, jarang lah, bukan tak ada, bukan saya katakan tak ada langsung. Ada juga orang yang bagi salam kan, Assalamualaikum, dia tak kenal. Tapi pada kebiasaan, ghalibnya, kebiasaannya kita bagi salam kepada orang yang
kita kenal, ataupun tempat yang kita pergi itu memang kita selalu macam datang masjid kan, kita nak masuk rumah orang, kita jumpa kawan kita dan sebagainya, kita biasa nak. Tapi kalau kita orang yang lalu lalang, kadang kita tak kenal dia, kita tak bagi salam, kadang tak bagi salam. Tapi dalam Islam dianjurkan. Jadi dia tak tengok tentang sama ada orang itu kita kenal dia, orang itu kita tak kenal dia, sunat kita bagi salam asalkan dia itu orang Islam. Kalau kita di Malaysia ni mudahlah nak kenal mana Muslim, mana yang tak Islam kan, mudah. Tapi kalau di Arab itu susah juga. Muka sama je, ada yang Islam, ada yang Kristian. Yang nak tahu dia tengok kat ni, kat tangan dia kadang ada tatu. Tapi kalau dia pakai jilbab panjang tak nampak ada tatu salib, ataupun dia pakai rantai salib, ataupun dia letak salib tu dekat kereta dia. Tapi dia pakai baju macam biasa, kita tak nampak juga kadang orang tu bukan Islam. Tapi kalau di Arab tuan-tuan, kalau di Mesir lah, usul itu dia adat orang sana, dia suka bagi salam. Adat dia macam Assalamualaikum. Jumpa kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita tak kenal pun, dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Tapi bila jumpa dia Assalamualaikum, dia ringan dalam memberi salam. Tapi tak semua orang juga lah, tapi kebanyakan dia macam tu. Kita tak hukumkan ke semua juga. Ada yang tak bagi salam, tak bagi salam juga lah. Tapi nak kata dia orang itu nampak lebih ringan lagi memberi salam daripada tempat kita ni lah. Alhamdulillahnya kita wallahu alam, kita tak tahu lah. Cuma kita ini bukannya tak ada, cuma kadang itu tidak membiasakan. Jadi anjuran daripada Nabi SAW kan untuk kita memberi salam kepada orang yang kita berjumpa dia, iaitu orang Islam. Hukum bagi salam dapat pahala itu sunat, menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua tuan-tuan, wa idza da'aka fa'ajib. Apabila seorang Islam itu mengajak kamu kepada makanan, fa'ajibu, hendaklah kamu menjawabnya. Ya ini apa? Kalau ada orang yang ajak kita makan, ada orang kawan kita ke, adik-adik kita ke, orang kampung kita ke, orang taman kita ke, jiran sebelah rumah kita, ajak makan. Maka apa hak kita? Hak kita pergi makan. Hak kita menjawab ajakan tersebut. Jadi tentunya tuan-tuan, hukumnya adalah sunat kalau ajakan ataupun panggilan makan itu bukan selain daripada walimatul urus. Ijabah bit ta'am hukumnya adalah sunat. Pergi makan. Kalau orang ajak makan, kita pergi makan, hukumnya sunat, dapat pahala. Itu hak kita kepada orang Islam yang lain. Tapi kalau dia panggil makan kenduri kahwin, itu walimatul urus. Walimatul urus kenduri perkahwinan, hukumnya kita pergi wajib. Kalau kenduri buat jamuan makan selain daripada perkahwinan, ya, walimatul urus, kenduri kahwin, hukumnya adalah sunat. Ini masuk dalam umum hadis Nabi ini, wa idza da'aka fa'ajibu. Kalau ada seorang itu datang menyeru, mengajak kamu makan, maka hendaklah kamu pergi ataupun menjawab panggilan makan tersebut. Cuma kalau pun kenduri kahwin pula kita tengok kan, kenduri walimatul urus dipanggil walimah. Dalam hadis Nabi kita, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau seorang daripada kamu itu dipanggil untuk pergi ke acara walimah, kenduri perkahwinan, falyatiha, adalah kamu pergi. Ulama istidlal hadis tu mengatakan falyatiha, amar ataupun perintah di situ membawa makna wajib hukum dia. Jadi perintah ni tuan-tuan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah ni ada kala maknanya wajib, ada kala maknanya sunat, ada kalanya makna harus. Tak semua perintah ataupun suruhan dalam yang kita jumpa dalam Al-Quran dan yang kita jumpa dalam hadis itu adalah wajib hukumnya. Contoh, kalau yang wajib apa tuan-tuan? Aqimus solah. Aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang perintah Allah. Aqimu tu dia panggil silah amar.
lafaz ungkapan membawa makna suruhan, hukumnya wajib sembahyang, wajib. Tapi ada yang ada yang bermakna mubah, harus. Contoh dalam Al-Quran Allah Taala kata wa idza halaltum fastadu. Ini tentang berkaitan dengan ibadat haji. Wa idza halaltum, apabila kamu bertahallul, kan? Bertahallul dah. Habis dah ihram kan, tahallul kan habis. Fastadu. Fastadu tu lafaz itu kalau bahasa Arab dia panggil fi'il amar. Ungkapan itu membawa makna perintah, suruhan. Fastadu, Allah Taala kata hendaklah kamu berburu. Kamu apabila kamu dah habis tahallul, hendaklah kamu berburu. Perintah itu adakah makna dah habis kalau kita buat tahallul, buat haji habis tahallul, kemudian wajib kita kena pergi memburu? Bukan. Maknanya bukan makna wajib. Makna di situ Allah Taala nak kata harus sahaja. Itu saya nak sebutkan apa dia tuan? Kita nak sebutkan apabila kita mendapati ayat-ayat yang bermakna perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tidak kesemuanya itu maknanya wajib. Ada kalanya makna wajib, itu yang asalnya. Ada kala boleh jadi maknanya sunat, ada kala boleh jadi maknanya itu harus. Itu ada pembahasan usulan dalam ilmu usul fiqh. Cuma nak kata kita balik kepada hadis tadi, idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha, Nabi kata kamu apabila dipanggil untuk makan kenduri kahwin, falyatiha, Nabi kata hendaklah kamu pergi. Hendaklah itu perintah itu maknanya wajib. Dia ulama kata wajib. Jadi kalau orang panggil makan selain pada makan kenduri kahwin, tentang hukumnya sunat. Kalau panggil makan kenduri kahwin, hukumnya wajib. Melainkan kita ada kesukaran untuk pergi, kan? Kita kerja tak boleh cuti, kan? Ataupun kita sakit tak boleh pergi kepada walimah tersebut, kenduri kahwin. Maka tak apalah, di situ ada masyaqqah dia bagi, ada kesukaran, ada kepayahan, maka tidak diberatkan untuk pergi. Tapi kalau kita saja-saja tak pergi, hukumnya haram, dosa. Dan kalau pula dalam majlis yang dia buat itu berunsur maksiat, itu pun tak balik kita pergi. Kan dia buat kenduri kahwin, dia nak panggil orang Muslim. Tiba-tiba dia panggil dia orang menari, kan? Ajak perempuan ke, ada panggil perempuan duk nyanyi, duk karaoke, lagi perempuan, kan? Menyanyi atau petang, itu dah ada maksiat dah. Itu kita boleh tengok dah. Maka ni kalau kita tak pergi pun tak berdosa. Kita tak pergi ke kenduri kahwin tadi tak berdosa. Kenapa tuan-tuan? Kerana dah ada unsur-unsur maksiat. Tapi yang majlis yang dibuat dengan ikut panduan garis syariah ni kena pergi wajib. Kalau kita tidak ada halangan. Itu yang nombor 2 tuan-tuan. Nombor 3, Nabi kata wa izastansahaka fansahu. Apabila ada seorang datang memberi nasihat kepada kamu, hendaklah kamu menasihatinya. Ini hak seorang muslim pada muslimnya. Hukum dia apa memberi nasihat? Ini ulama sebut, bahkan dalam syarah ini disebutkan, hukumnya adalah kalau orang nasihat tersebut tidak diminta, hukumnya sunat. Tak ada orang minta nasihat, tapi kita saja kita pergi nak nasihatkan orang. Kita seronok nasihat orang. Kita nak nasihat orang macam-macam, kan? Kita jumpa orang, kita nak nasihat ya. Nasihat ada orang macam tu kan? Ada. Bila jumpa dia nak nasihat. Jadi nasihat yang tidak diminta, hukumnya sunat. Tapi tengok keadaan juga lah tuan-tuan, kan? Nasihat orang tu tengok keadaan. Tengok tata kerama dia, tengok adabnya, kan? Takkan seorang yang muda pergi nasihat orang tua dengan keadaan yang tak betul. Boleh nasihat tapi tengok keadaan, ikutlah adab-adab yang sesuai untuk memberi nasihat. Jangan ambil rendah aja di sana, pergi nasihatlah. Ambil rendah aja. Ia tak ada hikmah di situ di dalam memberi teguran ataupun nasihat. Jadi nak kata memberi nasihat tanpa diminta hukumnya sunat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam agama kita intinya adalah nasihat. Sebab tu dalam hadis Arba'in Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi inti agama ini sendiri adalah nasihat.
Sebab tu digalakkan untuk kita menyampaikan nasihat. Kalau nasihat yang diminta, tadi nasihat yang tak diminta hukumnya sunat. Kalau nasihat yang diminta tuan hukumnya wajib. Nasihat yang diminta, ulama kata hukumnya wajib. Ada orang datang minta nasihat kat kita, maka kita wajib bagi nasihat kat dia sekadar kita rasa nasihat itu kita mampu dan kita layak untuk memberi nasihat tersebut. Walaupun pada hakikat kita kata aku pun sepatutnya aku yang dinasihatkan, bukan aku bagi nasihat. Anak aku pun tunggu langgang lagi, maksudnya istilahnya tak tahu lagi ke mana halat hidup. Dan amal ibadah pun masih lagi tak nampak secara istiqamah lagi. Ilmu pun tak banyak mana, amal pun tak banyak mana. Ada orang yang lebih utama untuk memberi nasihat, tapi kerana ada orang sangka baik, dia sangka baik kepada kita, husnuzan kepada kita, untuk dia meminta kepada kita sedikit nasihat, maka hendaklah kita bagi nasihat sekadar mana yang kita rasa perlu. Kalau yang tak perlu tak payah. Sekadar kita rasa ini yang aku perlu bagi nasihat pada cukup. Sebab inti pada agama itu ad-dinun nasihah. Maka kita memberi nasihat ketika itu kita telah mengamalkan apa yang disuruh, apa yang disuruhkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 3 tuan-tuan. Kalau ada orang datang meminta nasihat, hendaklah kita bagi nasihat. Nombor 4, wa iza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila ada seorang Islam itu, seorang Muslim itu bersin, fahamidallah, kemudian dia bertahmid pada Allah, habis dia bersin, dia kata apa? Alhamdulillah. Fashammithu, maka hendaklah kamu tasmidkan dia. Apa makna tasmid? Kita menyebutkan kepadanya yarhamukallah. Itu hukumnya adalah sunat. Ini tasmid ini hukumnya adalah sunat. Kan ada orang apa nama bersin, kemudian dia sebut alhamdulillah, maka kita sunat menyebutkan kepadanya yarhamukallah. Bahkan itu pendapat kita lah, pendapat mazhab Syafi'i. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan wajib. Contohnya seperti sebahagian ulama daripada mazhab Maliki mengatakan wajib mengucapkan yarhamukallah, itu wajib. Jadi kalau ada kawan kita bersin, kemudian dia kata alhamdulillah, kita diam je, tak kata yarhamukallah dekat dia, tak mendoakan dia, berdosa. Itu menurut pendapat sebahagian ulama Maliki, mazhab Maliki. Tapi Syafi'iyah kita, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, pendapat di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Walaupun seorang saja daripada jamaah yang ada, orang yang ada di situ dah tasmid ataupun mengucapkan yarhamukallah, cukup. Kita doa ramai ni, duk sembah. Tiba-tiba kawan kita bersin, dia kata alhamdulillah. Kita ada 5 orang di situ, seorang je daripada sahabat kita kata yarhamukallah, yang lain tak kata pun, diam je. Itu pun dah dikatakan cukup lah, memadai dah. Terlepas dari yang lain, sunat. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi kata sunat untuk orang yang duduk ataupun orang yang berada di tempat orang yang bersin tadi, sunat kita mengingatkan kepada dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Sunat. Kawan kita bersin, lepas bersin dia tak sebut alhamdulillah, kita yang ada di situ sunat untuk mengingatkan dia. Kita kata kita ingatkan dia, tadi kamu bersin, sebut alhamdulillah, dapat pahala. Sunat dapat pahala. Itu termasuk daripada amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar. Itu termasuk dalam bab menyuruh kepada kebaikan. Kemudian lagi sebahagian ulama mengatakan lagi, apabila orang yang bersin tadi, sunat juga dia mengatakan yahdikumullah wa yuslih lakum sya'nakum. Ini yang jarang berlaku kepada kita. Ada kawan kita bersin, kemudian dia kata alhamdulillah, kita kata kat dia yarhamukallah, kita balas, kita mendoakan dia yarhamukallah, moga-moga kamu dirahmati Allah. Kemudian dia sebut balik, dia balas balik perkataan yarhamukallah tadi. Apa dia kata orang yang bersin tadi? Yahdikumullah wa yuslih lakum sya'nakum. Ini panjang.
Dan ini yang jangan berlaku. Ini pun sunnah juga. Yahdikumullah wa yuslih lakum sya'nakum. Apa maknanya? Moga-moga Allah Ta'ala memberi hidayah juga kepada kamu. Moga-moga Allah Ta'ala memperbaiki pekerjaan, amalan dan kehidupan kamu. Wa yuslih lakum sya'nakum. Ini dia sunnah juga kepada orang yang bersih. Itu tuan-tuan yang keempat. Kemudian yang kelima seterusnya Nabi kata wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, yang keenam wa iza mata fa'atba'u. Yang kelima, kalau ada seorang Islam itu sakit, hendaklah kita menziarahinya, hukumnya sunnah. Yang keenam, apabila seorang Islam itu mati, wafat, meninggal dunia, hendaklah kamu mengikuti jenazahnya, hukumnya adalah wajib. Mengikuti tuan-tuan, mengikuti dan menziarahi jenazahnya, hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunnah. Menziarahi pun hukumnya sunnah. Orang sakit menziarahi orang yang meninggal dunia pun adalah sunnah hukumnya. Itu ziarah. Tapi kalau menguruskan yang fardu kifayah, hukumnya wajib lah. Berarti fardu kifayah, solat, sembahyang dan sebagainya, kapan sampai dikuburkan. Sebahagian ada yang buat, itu wajib. Tapi kalau kita pergi ziarah orang mati, orang meninggal dunia, hukumnya adalah sunnah. Sama ada kita kenal dia ataupun kita tak kenal. Itu dia orang sakit. Sama ada kita kenal dia ataupun kita tak kenal dia, hukumnya sunnah. Ini jangan kita kan. Besok orang sakit ni, kita ziarah kawan kita, sahabat kita, adik-adik kita, mak ayah kita, kan, orang tangan kita, orang kampung kita, jiran kita. Kalau orang yang tak kenal, biasa kita tak ziarah. Tapi hukum ziarah orang yang tak kenal pun sunnah juga. Orang yang kenal pun sunnah, orang tak kenal pun sunnah. Sama juga wafat, meninggal dunia, orang yang kita kenal pun sunnah kita ziarah jenazahnya. Orang yang tak kenal pun sunnah kita ziarah jenazahnya. Bahkan dalam hadis tuan yang terakhir, Nabi SAW kata orang yang mengikuti orang yang solat, kan, solat jenazah, kemudian diikuti pula, dia mengikut pula jenazah itu dikuburkan di tanah kuburan, dia telah mendapat 2 pahala seperti mana 2 bukit Uhud. Pahalanya itu Allah Ta'ala gandakan seperti mana besarnya bukit. Sembahyang itu dapat 1 pahala besar bukit Uhud. Ikut ziarah ikut jenazah ke tanah kuburan, dapat lagi pahala sebesar bukit Uhud. Itu tuan-tuan, ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi itu tuan-tuan, kesimpulannya ada 6 hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Saya ulang sebagai penutup. Yang pertama, apabila kita berjumpa dengan seorang Muslim yang lain, hendaklah bagi salam. Yang kedua, apabila seorang itu ajak kepada makan, hendaklah kita jawab. Yang ketiga, apabila ada orang datang minta nasihat, hendaklah kita nasihatinya. Yang kelima, yang keempat, apabila ada orang bersin, hendaklah kita tashmid, iaitu mengucapkan yarhamkallah. Yang keenam, apabila ada orang sakit, hendaklah kita ziarahnya. Yang ketujuh, yang kelima tadi, yang keenam, apabila ada orang wafat, meninggal dunia, seorang Islam itu, hendaklah kita ziarahi jenazahnya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itulah perkongsian kita pada malam ini. Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hakul muslim alal muslim, hak seorang yang Islam ke atas seorang Islam yang lain. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.